Dan marah yang kedua, marah tak bertempat, yang tidak kena dengan agama, tak ada kaitan dengan agama. Kena sedikit, uji sedikit, dah mula dia nak marah kat orang tu, marah kat orang ni, salahkan orang tu, salahkan orang ni, menimbulkan kemarahan ke atas diri dia, tak bertempat. Orang kata perungui, pemarah, perungui, tak boleh tegur sedikit, nak marah kepada orang yang tegur. Orang tegur dia tak betul, dia buat tak betul, orang tegur lah dia, ui nak marah, nak bergaduh. Pasal apa? Orang tegur dia kerana dia buat tak betul. Ini marah tak kena tempat. Patutnya dia terima kasih, bagi terima kasih kepada orang yang tegur dia, orang yang nasihat dekat dia, tapi marah pula kepada orang yang tegur dia. Ini marah yang tak kena pada tempat dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam hadis ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya menghentikan kemarahan. Ketika mana kita marah, dan ketika mana kita marah itu, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan kemarahan. Maka Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada orang yang melakukan perkara tersebut, yang mana Allah Ta'ala pasti akan ingat kepadanya. Allah Ta'ala pasti akan ingat kepadanya ketika murka dan ketika akan membinasakannya. Ketika Allah Ta'ala murka dekat dia, ketika Allah Ta'ala nak membinasakan dia, Allah Ta'ala ingat kembali kepadanya. Kerana apa? Dia ingat kepada Allah Ta'ala ketika dia marah. Marah ni daripada iblis, daripada setan, keinginan nafsu. Dia tak ikut iblis, tak ikut setan, tak ikut keinginan nafsu, tapi dia ingat kepada Allah. Itu suatu perkara yang cukup susah nak berlaku. Tapi kalau boleh berlaku, Allah Ta'ala akan memberikan satu anugerah kepadanya. Allah akan ingat dia ketika mana Allah nak murka dekat dia, ketika Allah Ta'ala nak membinasakan dia, Allah Ta'ala ingat dekat dia, oh dia ni pernah ingat dekat aku ketika mana dia nak marah. Maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan rahmat daripada orang yang melakukan perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini sesuatu yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nak marah kepada isteri, kadang-kadang kita nak marah kepada suami, kadang-kadang kita nak marah kepada anak-anak, kadang-kadang kita nak marah kepada jiran tetangga. Kita hendak supaya bila kita lalu depan jiran tetangga tegur kita dulu, apa khabar, senyum kat kita, bagi salam kat kita dulu. Baru kita nak bagi salam, kita nak senyum. Tapi kalau lalu depan jiran tetangga buat tak tahu saja, mula kita nak marah. Ada orang yang macam tu, dia kira nak marah, nak cari salah saja, lepas tu nak marah atas kesalahan. Orang tak perungui, tak pernah senyum. Dia nak orang senyum kat dia dulu, baru dia nak senyum. Ada orang yang macam tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia tak reti nak senyum, tak reti nak jumpa, tak berani, tak reti nak bermanis muka dengan orang. Orang tengok dia pun takut nak tegur. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada orang yang macam tu. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Kena tengok balik pasal apa nak marah. Orang tak tegur dia, orang tak kenal dia, orang buat tak tahu dekat dia, pasal tu dia nak marah. Kalau macam tu lah, pasal tu saja nak marah, tuan-tuan dan puan sekalian, tak kena.
Tak kena. Hampa tak kenal aku tu. Aku ni siapa dia? Hampa tak tegur aku tu. Nak marah kepada orang yang tak tegur dia. Tak tegur maksudnya tak bertegur siapa. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena cek balik. Kenapa kita nak marah kat isteri kita? Kenapa isteri nak marah kepada suami? Kenapa dia nak marah kepada anak-anak dia? Sekarang tuan-tuan dan puan sekalian terbalik. Kalau si suami tak datang masjid, tak bersembahyang, tak apa lagi, boleh maafkan, senyum. Tapi kalau suami terlupa beli barang-barang keperluan dekat rumah, bukan kata tak perlu beli, kena beli, tapi terlupa beli, balik-balik tu saja merayam duk tunggu dah, ni nak tembak ni. Sampai tak ada buka pintu lagi, bagi salam saja tu dia tembak tak berhenti, beletiak tak berhenti. Pasal apa? Terlupa beli beras, terlupa beli gula. Tapi yang tak semayang tak apa, tak main masjid tak apa, tak marah pun. Patutnya bila si suami tak main masjid, semayang berjemaah, bila suami tak mangkit semayang subuh, bila suami tak datang mengaji, patutnya dia marah, tegur kepada suami. Ni orang semua pakat pergi masjid lah, ni masjid ni penuh dah orang sampai sah ke-8 tu. Abang tak pergi masjid pasal apa? Kena marah yang tu, kena habaq. Tapi yang tu tak habaq, yang tu tak marah, tak main masjid tak apa, tak pergi mengaji tak apa, malah sokong pula kalau suami duduk kata kat orang masjid, yang tu tak kena, yang ni tak kena, duk sokong suami, duk bercerita, tolong bercerita pula kat jiran tetangga sebelah. AJK lah ni teruk. Duk cerita pula. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena tengok balik, kat mana yang nak marah, kat mana yang tak perlu marah. Kalau anak-anak keluar rumah tidak berpakaian menutup aurat yang perempuannya, tak tahu pergi ke mana, balik pukul berapa pun tak kira, sampai 1 pagi 2 pagi baru sampai balik, anak perempuan pula dengan pakaian tak senonoh. Macam tu patut marah. Anak-anak yang macam tu patut marah. Kena marah. Pasal apa? Tak ikut syariat. Ni tapi kalau tak lulus periksa lah, tak dapat cemerlang, beletiak seminggu tak habis, marah kat anak. Tuan-tuan dan puan sekalian, dah terbalik, masyarakat dah terbalik, marah tak kena tempat. Kalau dia boleh tahan marah dia kerana perkara-perkara yang tak sepatutnya dia marah, dia ingat kepada Allah, aku silap ni, marah tak kena tempat, dia ingat Allah Ta'ala balik, dia ingat Allah Ta'ala, Allah aku dah buat silap dah, dia kembali ingat kepada Allah, ingat kepada agama yang menyuruh dia supaya marah kena pada tempat. Dia pun ubah sikap dia, ubah perangai dia, ubah tempat yang dia nak marah, dia tukar. Suami tak pergi masjid, isteri tak dengar kuliah, tak buat itu, tak buat ini, yang bertentangan dengan agama, yang agama suruh buat, tak buat, dia marah. Yang tu bagus. Dan dia berubah dah, tak marah. Ayahku dia tak perungui dah, dia tak marah dah pada tempat-tempat yang tak kena. Tuan-tuan dan sekalian, inilah yang dikehendaki daripada hadis ini, iaitu bila sahaja ada rasa nak marah yang bukan pada tempat dia, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia kembali reda dengan perkara tersebut. Dan orang yang macam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri rahmat. Allah Ta'ala tidak akan murka kepadanya, Allah Ta'ala tidak akan membinasakannya ketika mana dia patut dibinasakan.